الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang bahagia Encik Safwan, seterusnya tuan-tuan pengarah, pegawai-pegawai yang saya tak tahu apa jawatannya, minta maaf ya. Dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini mengizinkan kita berada di dalam majlis ilmu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya pagi ni lupa apa benar. Mojo ada, siapa telefon tadi? Mojo ada di telefon. Kalau dia tak telefon saya turu aja lah ke rumah. Tahu ke turu? Cakap Jawa tu. Tidur. Mojo, alhamdulillah. Masa itu saya di masjid lagi. Tengah bermuzakarah Al-Quran. Baru teringat Allah, minggu yang ketiga hari ni rupanya. Jadi itulah Allah yang menentukan segala-galanya. Allah kita hanya merancang. Kadang rancang nak tidur, tak jadi. Datang kemari. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi ini mendatangkan manfaat bagi diri kita. Dapat kita ilmu yang boleh kita amalkan dalam hidup kita, dan kita harap dapat manfaat darinya. Baik, tanpa membuang masa kita baca kitab kita ni, muka surat yang ada pada saya ni 20 ya. Tang mana? Kita masih membicarakan sifat-sifat Allah. Yang ke-9. Baik. Ilmu. Betul? Ilmu. Kita dah masuk kepada sifat ma'ani namanya. Sifat ma'ani itu sifat Allah tu ada kaitan dengan benda-benda lain. Ilmu, ada benda yang Allah tahu. Ada. Bukan sifat begitu aja. Sifat Allah ni nanti akan kita bicara, insya-Allah dia ada terbagi kepada 4. Yang pertama namanya nafsiyah, sifat dirinya sendiri. Yang kedua namanya salbiyah. Salbiyah ni bukan nama orang ya. Salbiyah ni artinya untuk menafikan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Dinafikan oleh sifat salbiyah ni. Yang ketiga ma'ani, artinya sifat Allah yang ada peranan, yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang lain dari sifat Allah itu sendiri. Contohnya qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Itu ya, sifat ma'ani namanya. Dan yang keempat namanya ma'nawiyah. Ma'nawiyah tu membantu, melazim sifat-sifat ma'ani itu, menguatkan lagi sifat-sifat ma'ani itu. Ya, ini kita dah masuk sifat yang ke-9 ni, termasuk sifat yang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dalam sifat ma'ani itu. Yang pertama qudrah, yang kedua iradah, yang ketiga ilmun, yang pagi ni kita nak bicara. Arti ilmu tu mengetahui. Sifatnya ilmu. Allah tu ilmu. Allah tu tahu aja. Innallaha sami'un alim, kata Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan Allah tu ilmu dia tak ada macam kita. Kita mula-mula tak tahu, lepas tu belajar jadi tahu. Sekarang dah pandai. Kemudian ilmu kita pula makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, accumulated. Tahu ke arti accumulated? Dia bertambah. Lepas tu dah tua apa saya ni, udah makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Itu ilmu kita. Akhirnya nama anak pun dah lupa. Jenuh, oh timah, oh munah, oh minah, oh enak pada nama kawan tu zaitun. Sudah tak ingat.
Itu anak, cucu lagi lah. Kalau lagi banyak cucu lagi dah lupa. Itu ilmu kita bertambah dan berkurangan. Ilmu Allah sentiasa sempurna, sentiasa penuh, sentiasa sentiasa maksimum lah, sentiasa tak ada kekurangan. Sentiasa penuh aja ilmu Allah tu. Semua Allah tahu. Allah tahu yang wajib, apa dia yang wajib, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, itu semua Allah tahu belaka. Allah juga tahu yang mustahil, benda yang tak ada. Benda-benda yang menyerupai, tak ada benda tu, tapi Allah tahu. Lebih-lebih lagi yang harus. Yang harus apa? Boleh ada, boleh tak ada. Kita yang harus apa yang kita tahu? Okey, saya nak tanya. Ada berapa helai daun depan pokok depan kita? Tahu ke tak tahu? Tapi Allah tahu tak? Tahu. Tanya lagi. Ada berapa helai rambut saudara kita ni? Dia pun tak tahu. Tanya Safuan tahu lebih berapa helai rambut bolehnya? Tak ada. Tapi Allah tahu tak berapa helai rambut di kepalanya? Ya. Lagi apa? Berapa batang pokok di belakang rumah kita? Lagi apa? Berapa gantang air dalam sungai tu? Allah tahu tak? Allah tahu belaka. Itu yang harus. Yang harus tu boleh ada, boleh tak ada. Semua Allah tahu. Ya. Lain ilmu, ada yang Allah izinkan kepada manusia, ada yang Allah tak izinkan manusia itu tahu. Di antara yang tak diizinkan oleh Allah ialah ilmu bila berlakunya hari kiamat. Siapa pun tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu dia ilmu ya. Dan Allah itu ilmunya tidak dipelajari olehnya. Tidak pula accumulated. Tidak pula dia hilang-hilang. Tak ada pula dia lupa-lupa. Tidak pula dia apa lagi? Bertindih-tindih. Tak ada. Ilmu Allah itu sempurna. Semua Allah tahu. Tak payah dikabur pun Allah tahu. Apa yang terkandung dalam hati kita tahu tak Allah? Allah tahu belaka ya. Itu ilmu Allah Ta'ala. Berbeza dengan ilmu kita. Lepas itu kita ni tak usah nak act lah. Walau setinggi mana pun kelulusan kita, tak payah nak act. You know, I'm a graduate of Harvard University, you know. Sikit ilmunya. Lantaklah setinggi mana pun kelulusannya, PhD ke, Masters ke, lebih-lebih lagi kalau degree biasa aja, tak payah act lah. Ilmu kita ni sikit benar dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu seluruh manusia ni ibarat, seluruh manusia tak bukan seorang, seluruh manusia ni ibarat seorang mencecahkan jarum ke dalam laut. Angkat jarum tu balik, mana air yang terlekat pada jarum tu, itulah dia ilmu manusia. Faham ke cakap saya ni? Itulah dia ilmu manusia keseluruhan. Dia share semua tu. Udahlah sikit yang ada tu, share kepada semua orang. Itu dia ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku beri kamu itu ilmu melainkan hanya sedikit sahaja. Skomik sahaja. Tahu skomik? Skumin sahaja. Skumin pun boleh, skomik pun boleh. Sikit pun benar-benar. Jadi tak payahlah act kalau kita pandai benar. Pandai cakap Jerman, pandai cakap orang putih, pandai cakap Arab, pandai cakap Jepun, baru 5 bahasa. Sedangkan Allah, semua bahasa Allah tahu ya. Dan tak payahlah buat gambar besar-besar di rumah tu. Gambar convocationnya, menerima CJ daripada Vice Chancellor macam tu ya. Tu gambar saya lah tu. I'm a graduate of University of Malaya, you know. Tak payah act, tak payah action. Tak payah sombong. Kerana ilmu kita tu sikit kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Dia pandai cakap orang putih, tak tahu pula cakap Jerman. Tak tahu pula cakap Jepun, tak tahu pula cakap Vietnam, tak tahu pula cakap Kemboja. Dia tahu satu aja. Dia tahu pandai cakap Arab, tak tahu pula cakap apa? Cakap Siam, tak tahu pula cakap apa lagi. Yang ada berapa ribu bahasa dalam dunia ni. Dia tahu hanya satu saja. Jadi sikit kalau dibandingkan dengan ilmu Allah. Allah
Apa bahasanya dia tak tahu. Kita mencarut dalam bahasa Cina, Allah tahu dah. Kita mencarut dalam bahasa Tamil, Allah tahu dah? Tahu. Kita mencarut dalam bahasa Jepun, tahu dah? Tahu belaka. Allah semua tahu. Ya. Jadi tak payah sorok dengan Allah Taala. Tak payah cakap dengan apa? Allah tahu. Dalam hati aja. Tuan-tuan dan puan tahu dah apa ada dalam hati saya? Tak tahu. Tapi Allah tahu dah. Begitu ke saya tak tahu apa yang ada dalam hati tuan-tuan dan puan. Tapi Allah semua tahu. Sebab itu kita kena faham yang ni. Bila kita tahu Allah tu mengetahui sentiasa, kita tak berani melakukan apa-apa maksiat. Tak berani kita nak melakukan apa-apa maksiat. Kerana apa saja walaupun niat dalam hati nak buat maksiat, Allah tahu. Allah sedar. Allah nampak. Allah dengar. Sifat-sifat ini kita kena faham, nak hayati betul dalam hidup kita. Allah dengar, Allah nampak, Allah tahu. Tiga ni ya. Itu dia. Itunya ilmu ya. Innallaha sami'un alim, kata Allah ya. Lantaklah dia. Dia apa? Dia setinggi mana kelulusannya pun? Ya sebenarnya sikit aja. Katakanlah dia pandai apa jadi doktor umpamanya. Banyak benar ke ilmu doktor tu. Tuan-tuan dan puan, ini puan ni dia baru lepas masuk hospital. Hebat benar ke doktor tu. Kita pergi jumpa dia, apa buatnya? Dia tanyanya dulu apa sakit. Ya ke dah. Dia tanyanya dulu apa sakit. Demam tuan. Dia pun bagi Panadol. Saya pun tahu. Tak payah jadi doktor. Ya. Patutnya masuk aja kita dalam bilik dia tu. Ini kencing manis. Udah dia bagi ubat. Patut orang itulah kalau pandai benar ilmunya. Lari orang. Ya. Ini darah tinggi kata. Dia pun bagi ubat darah tinggi. Itulah patutnya orang itulah. Tapi dia tanyanya dulu. Ya. Lagipun tuan-tuan dan puan-puan, doktor ni dia ada specialization. Betul tak? Dia ada specialize dalam satu-satu bidang tertentu. Ada doktor yang specialize gigi aja. Doktor gigi, kita pergi jumpa dia ngabur sakit perut, tahu ke dia ubatnya? Ada doktor dia hanya mata aja. Cerita mata boleh. Yang lain tak tahu, sakit perut tak tahu ubatnya. Sakit kulit tak tahu dia ubatnya. Demam tak tahu dia ubatnya. Ada doktor yang hanya specialize jantung aja. Macam saya dulu pergi bedah jantung. Doktor bedah jantung lah. Tapi kalau kita pening kepala tak tahu dia ubatnya. Itu dia specialization. Hanya di satu-satu bidang yang tertentu saja. Agak-agak lah tuan-tuan dan puan-puan. Mana terror? Doktor ke atau tok pawang? One more time. Mana lebih terror? Doktor ke tok pawang? Tok pawang lagi terror tahu. Apa pun dia boleh ubat. Bini lari pun tahu dia ubatnya. Iya ke tak? Kalau bini lari jumpa doktor ke jumpa tok pawang? Jumpa tok pawang. Tok pawang tu punya, wahai Timah, aku tahu asal usul kamu. Kamu asal dari air yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makan minum kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya nono-nono dia dapatkan sepuan. Abang puan. Ya. Itu tok pawang. Doktor boleh buat apa tu? Tak boleh ya. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu manusia ni setinggi mana pun terbatas. Tapi ilmu Allah tidak ada batasan, sempurna, perfect, full ya. Tak ada korang-korang. Tak ada satu yang Allah tak tahu, tak ada. Apa benda pun Allah tahu belaka ya. Okey. Faham yang tu ya? Bila faham yang tu kita pergi next satu sifat yang lain pula. Iaitu hayat. Hayatnya artinya hidup. Hayatun. Perkataannya hayatun. Tal 28 tun ya. Hayatun. Kalau nak berhenti hayah. Dia punya ha ujung tu. Hayah. Tapi dia hayat sini tak apalah. Kita baca hayat. Tak ada salah ya. Artinya hidup. Allah. Siapa yang hidup? Siapa yang hidup? Allah tu hidup ya. Hidupnya Allah bukan dengan nyawa. Sebab itu Allah tak ada mati-mati. Dan hidupnya Allah itu tidak ada permulaan. Kita ilmu kita tadi ada permulaan tak?
Ada. Hidup ada permulaan tak? Ada. Sebelum kita dihidupkan Allah, apa jadi kita? Kita tak ada. Tak ingat pun kita. Saya hidup bila? Tahun 42. 7 hari bulan 5 tahun 1942. Sebelum itu saya tak ada pun. Tapi bila sampai 7 bulan 5 tu, saya pula hidup. Siapa tahu hari itu berlaku apa benda yang berlaku? That day, what was happening on that day? Bombing of Pearl Harbor. Masa itu Jepun tengah mengebom Pearl Harbor. Beratus-ratus tentera Amerika mati. Saya pula hidup hari itu. Kuak. Jadi ada permulaan hidupnya saya. Sekarang ni dah 74 tahun umur. Berapa lama lagi? Entah. Kerana kita ada nyawa. Bila ada nyawa, ada mati. Allah tak ada nyawa, maka dia tak mati. Semua kita ni akan merasa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Apa saja yang bernyawa, binatang mati, malaikat mati, jin mati, manusia mati. Lagi apa? Semut mati, ular mati, rimau mati, gajah mati. Apa saja yang bernyawa mati. Allah tak mati kenapa? Kerana Allah tak ada nyawa. Allah bukan hidup dengan nyawa. Allah tu sifatnya hidup. Sentiasa hidup selama-lamanya. Tak mati-mati. Kerana apa? Kerana dia hidup bukan dengan nyawa. Yang mati ni ialah sesuatu yang ada nyawa. Itu hidupnya Allah tu. Kita ni dalam dunia ni akan merasa mati. Udah mati, tak ada mati lagi dah. Udah mati nanti kita akan hidup. Bila hidup itu tak ada mati-mati. Dibakar pun tak mati, dicincang pun tak mati, dipelupuh tak mati, dikerat tak mati. Masa itu tak mati ya. Lebih-lebih lagi kalau dalam syurga tak ada mati-mati. Sebab itu orang dalam syurga ni dia tak ada tua-tua tau. Tak ada orang dalam syurga tu umur 74 tau. Dalam syurga tu umur kalau orang lelaki berapa? 33 tahun. Itu kemuncak ketampanan lelaki. 33 tahun. Yang udah 50 lebih ni itu dah menurun. Perempuan berapa? Belasan tahun, 18 tahun kalau dia menjadi ahli syurga. Walaupun dia mati udah ganyut. Tahu jangan ganyut. Dah jabit. Mati ya. Tapi esok dia bangkit semula kalau dia ahli syurga, umur lebih kurang 18 tahun umurnya. Kemuncak kecantikan wanita. Ini semua dia susah. Secantik siapa? Secantik siapa? Siti Zulaikha. Bukan Siti Nurhaliza. Secantik Siti Zulaikha. Kerana wanita yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya bernama Siti Zulaikha. Ini dia kalau semua cantik Siti Zulaikha belakang. Bukan rupa Siti Zulaikha. Kalau rupa Siti Zulaikha mana nak kenal kan? Serupa aja. Bukan serupa itu, rupa dia lah. Timah apa timah lah, enak apa enak lah, etun apa etun lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Orang lelaki ni secantik apa? Nabi Yusuf. Secantik Nabi Yusuf. Begitulah dia kalau dia menjadi ahli syurga ya. Tak mati-mati pula tu. Dalam neraka tu kena seksa ke dah? Kena pelupuh dah? Kena pelupuh. Kena balun dah? Kena balun. Kena bedai dah? Kena bedai. Tapi tak ada mati-mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati dan tidak pula dikatakan hidup. Hidup apa kena pelupuh, dentum. Jerit pekik aja. Aduh itu aja. Mana dia katakan hidup? Tapi tak pula mati-mati. Diseksa tak mati, dipelupuh tak mati, dibalun tak mati. Itu dia dalam neraka tu ya. Okey. Itu dia apa? Hayatun ataupun hidup. Ya. Al-hayatu. Kalau ada al dia tak ada tun dah. Al-hayatu. Kalau tak ada al kalau tak ada al apa? Hayatun ya. Hidup. Iaitu dia hidup. Yang lain tu habis mati belaka. Ya. Esok semua sekali akan mati. Bila berlaku apa hari kiamat nanti mati belaka.
Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu semua cerita hari kiamat ya. Mati belaka. Ya. Al-qari'ah, penggegaran. Mal qari'ah, apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang dikatakan penggegaran? Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan seperti kelkatu. Tahu kenapa kelkatu? Semua manusia terbang macam kelkatu. Siapa nak jadi Superman, nak jadi super lady, tunggu hari kiamat. Terbang. Habis terbang macam kelkatu. Bukannya dia terobang, diterobangkan. Ada beza tak? Diterobangkan macam kelkatu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu juga gunung-gunung, bukit-bukit habis semua berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan. Gunung, bukit jadi kapas. Kapas jatuh macam mana? Macam mana kapas jatuh? Macam batu jatuh. Apa itu kan? Macam mana kapas jatuh? Kau baca. Terombang ambing di awang-awangan. Macam benda ringan jatuh. Padahal gunung ringan ke berat? Menandakan apa? Menandakan angin yang amat kuat. Sehingga gunung pun macam kapal tadi. Di awang-awangan. Lepas itu baru. Siapa yang berat timbangan kebajikannya. Fa'amma man saqulat. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebajikannya. Esok di akhirat ada timbangan tahu, ada dacing. Dacing tahu tak? Ada pernah nampak dacing? Allah boleh lambat tepi jalan tu ya. Esok di akhirat esok ada macam tu dacingnya, dia ditimbang tahu. Di antara pahala dan dosa. Kalau banyak pahalanya, dia suka mengaji, baca Quran, selawat, wirid, zikir, sentiasa taat kepada suami. Esok sentiasalah dia berada di dalam keredaan Allah. Allah redha dia pergi ke mana? Kalau Allah tu redha dengan dia, ke mana dia suruh di Tuhan tu so? Ke syurga lah. Tapi sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, artinya berat dosa ke berat pahala? Berat dosa. Kalau berat dosanya daripada timbangan besok, ya, pahalanya sikit benar. Semayangnya ada 2 kali setahun je, lain tak ada. Bila? Raya haji dengan raya puasa. Lain tak ada semayang. Lantaklah orang azan di masjid di surau, lantak dia buat nahin, dia tak erti je. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Maknya adalah hawiyah. Mak dengan anak apa dia buat dah mai? Dia tak pernah jadi mak kan ni? Mak dengan anak apa buatnya? Tak tahu apa buat dengan anak? Dia tak tahu dah mai? Apa buat mak dengan anak? Kita pula ada mak dah. Apa buat mak dengan kita? Ditimang-timangnya, dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya, didakap-dakapnya. Ada ke tak? Itu antara mak dengan anak. Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah itu? Apa jawabnya? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalin. Jadi maknya apa? Api. Siapa hendak bermakkan api yang kat tangan? Dia peluk di api, hendak kita nak? Didakap di api, hendak kita nak? Dicium-cium di api, hendak kita nak? Itu esok mak ni tu api. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hawiyah. Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Itu dia tuan-tuan dan puan. Bila pada hari kiamat besok,
Orang yang mati tu hidup balik. Betul tak ada mati-mati lagi. Tak ada lagi mati. Sama ada masuk syurga atau masuk neraka, tak ada mati-mati. Tapi lain daripada hari kiamat besok, kita akan merasa mati. Cuma nunggu masa je. Saudara semua tengok saya, dia lah dulu, dia tua. Mati ada rukun ke? Ada rukun ke mati? Rukun mati yang pertama tua ada. Yang kedua baru lepas bedah jantung ada. Yang ketiga kencing manis ada. Yang keempat darah tinggi ada. Tak ada. When your time comes, out you go. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Ya Allah dah tahu dah kita ni, kalau boleh janganlah mati. Kalau boleh biarlah tak usah mati langsung. Kalau boleh. Tapi mati juga. Itu yang bila sakit sikit pergi jumpa doktor. Sakit sikit makan pamoga. Sakit sikit makan kopi jantan. Sakit sikit makan kopi jande. Sakit sikit apa lagi? Makan raja herba. Apa lagi? Macam-macam makannya supaya jangan mati lah tu. Tapi mati juga. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Sukakan mati pun mati, bencikan mati pun tak apa, mati juga. Bersedia untuk mati pun mati, tak bersedia untuk mati, mati juga. Raja mati, rakyat mati, pemimpin mati, pengikut mati, menteri mati, orang biasa pun mati. Habis semua mati belaka. George Bush mati, Barack Obama mati, Netanyahu mati, Ariel Sharon mati, sudah mati dah pun. Semuanya akan mati. Tak boleh lari. Lepas itu hidup balik. Mengapa Allah hidupkan balik? Mengapa lepas mati Allah hidupkan balik? Mengapa tak diteruskan mati? Berkuasa tak Allah mematikan terus? Boleh kalau Allah nak matikan terus. Tapi tak ada. Hidup balik. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada kita bahawa Allah itu maha adil. Kalau dia mati terus, tak adalah dia kena apa-apa hukum di atas perbuatan jahat yang dia lakunya dalam dunia. Ada tak orang dalam dunia ni kerjanya mencuri aja. Tak ada kena tangkap pun, curi tak ada kena tangkap. Kalau dia mati terus, macam dapat sajalah dia mencuri tu, kata orang tu, dia merompak dapat saja. Itu sebab dihidupkan balik dan diadili. Dia bawa dalam mahkamah agung. Siapa hakimnya? Allah Ta'ala. Kalau dia melakukan kejahatan, dia akan menerima balasannya. Sebaliknya ada tak orang dalam dunia ni buat baik aja, menolong orang aja, cakap lemah lembut aja, senyum sentiasa, tak ada orang sakit hati. Ada tak orang dalam dunia betul? Ada. Jadi tak ada pun dapat apa-apa anugerah dalam dunia ni. Tok-tok guru kita dulu-dulu dapat ke anugerah? Dapat ke tokoh Ma'al Hijrah, tokoh Maulidi Rasul ada? Tak ada. Habis kehidupan dia dalam apa? Dalam memberi ilmu kepada masyarakat. Sana kemari memberi ilmu kepada masyarakat. Tapi tak dapat apa-apa anugerah pun. Bila dia mati terus macam? Macam? Penat ajalah dia buat kerja kebaikan dalam dunia ni, tak ada apa-apa balasan. Jadi Allah nak tunjukkan bahawa Allah itu maha adil, maka diberi balasan, dihidupkan balik dan dicek apa yang dibuat. Nanti akan diberi pangkat di akhirat. Apa pangkatnya? Dapat pangkat ashabul yamin, nak kata nak. Dapat pangkat muqarrabin, nak kata nak. Dapat pangkat al-muttaqin, nak kata nak. Dapat pangkat al-abrar, dapat pangkat al-faizun, dapat pangkat apa? As-siddiqin dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat yang disediakan oleh Allah di akhirat. Bagi mereka-mereka yang berkhidmat dalam dunia ni. Dunia ni tempat dia bercucuk tanah. Di akhirat besok dia metik buah-buahannya. Itu dia namanya al-hayatu. Cerita tentang hidup nanti ni Jadi hidup ni sebab itu kita Allah hidup kenapa? Supaya jadi hamba-hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku, kata Allah. Itu sebab Allah jadikan kita, itu sebab Allah jadikan saya, itu sebab Allah jadikan tuan-tuan, itu sebab Allah jadikan perempuan. Semua nak menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah. Sebab itu kita tak marah kalau dipanggil dia orang hamba Allah. Marah kan? Ya? Safwan mungkin hamba Allah, ada rasa nak numbuk saya tak? Ya? Seronok betul kalau dekat kedai kopi apa buatnya? Saya kata Safwan mungkin hamba Allah, duduk dekat kedai kopi, dia sedang berada di kedai kopi. Apa buatnya? Ajaknya kita minum, mari minum ustaz. Ya. Itu kata mana? Timah mikir ni hamba Allah. Marah ke? Ada ngetuk tangan nak nampur saya. Ya. Seronok dia bila dipanggil orang hamba Allah. Kerana Allah jadikan kita ni memang untuk menjadi hamba-Nya. Ya. Walaupun dia tak sembahyang. Kalau kata hamba Allah, dia pun seronok juga. Orang tak sembahyang, kita panggil dia hamba Allah. Seronok tak? Seronok juga dia. Tapi kalau orang yang tak sembahyang, kita kata dia hamba dunia, marah ke tak? Marah walaupun dia sebenarnya dia tak sembahyang. Dia tak nak menyembah Allah. Tak pernah pun menyembah Allah. Tapi orang kopi tu pun kita kata hamba dunia, marah ke tak? Marah apa benar dia. Ya? Tengok dia pegang apa, kumpulkan batu, dia baling kita dengan batu. Kenapa? Kerana dia tak nak jadi hamba dunia. Dia nak jadi hamba Allah semata-mata. Ini dia ya. Itu hidup dalam dunia ni. Allah hidupkan kita ni semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah matikan. Bila mati baru dicek perbuatan kita. Akan ditunjukkan kembali di akhirat nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi? Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, kecil benar, sikit benar kebajikannya, nanti akan diperlihatkan olehnya di akhirat nanti. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat nanti. Kecuali orang-orang yang sudah bertaubat. Kalau dia taubat, tak ada ditunjukkan kejahatannya. Allah delete. Tahu ke delete? Allah dia memang tak ada komputer ke rumah. Tahu apa tu delete? D-E-L-E-T-E apa? Padam balik. Ya? Allah padam kejahatan kita tu. Sebab itu kita ni apa? Kena banyak bertaubat. Bila kita bertaubat, Allah padam segala kesalahan kita. Allah padam segala kejahatan kita. Sebaliknya apa? Allah bagi pahala di atas kejahatan kita tu. Patutnya bagi dosa, tapi kerana kita taubat, Allah bagi pahala. Masuk syurga pula tu. Kenapa dia masuk syurga? Walaupun dia dulu tak pernah sembahyang, tapi kalau dia dah taubat, dia masuk syurga kerana taubat. Kerana Allah sangat kasih kepada orang yang bertaubat itu ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, kata Allah. Allah sangat kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Itu dia hayat, ya, al-hayatu ataupun hidup. Yang ke-11 sama. Sam'un. Kalau di apanya, kalau diwakafkan sama, sin min ain, sama. Ya, sama ni bukan kita nyuci najis mukhalazah, itu lain. Cuci dengan 7 kali air, salah satu air campur dengan tanah, itu sama lain. Ini sama nanti mendengar. Allah dengar. Allah dengar bukan dengan telinga. Allah ada telinga tak? Atau macam mana dia dengar? Kerana sifatnya memang mendengar. Itu sifat Allah. Ya? Memang Allah itu mendengar. Allah tak perlu kepada alat untuk mendengar. Kita mesti ada alat untuk mendengar. Kalau tak dengar. Sebab tu kita ada apa? Telinga. Telinga ni ada copin pula. Apa copin telinga ni? Nak memerangkap bunyi yang ada di luar tu. Masuk dia apa ni? Diperangkap oleh copin telinga tu. Betul? Masuk dalam lubang telinga. Ada lubang telinga tak? Ada lubang telinga? Dalam lubang telinga tu pula ada satu lapisan kulit yang sangat halus. Namanya apa? Namanya gegendang. Atau dalam bahasa Inggerisnya apa? Eardrums. Gegendang tu akan bergetar. Tahu bergetar? Bila ada suara di luar tu, gegendang tu akan bergetar. Bergetar. Tahu getaran? Allah ni tak nama getaran ke? Getaran jiwa. Tahu dengar? Itu getaran. Baru dah
kita dapat dengar suara orang tu bila ada getaran. Ya. Kalau tak dengar. Itu sebab kalau dah tua apa saya ni pendengaran paling kurang ke bertambah lagi pendengaran saya. Bertambah ke berkurang? Berkurangan. Lagi tua lagi pekak, lagi tua lagi pekak, lagi tua lagi pekak. Kenapa pekak? Kerana kulit nipis yang di dalam telinga tu sudah jadi tebal. Bila dia tebal, ini nak ngajar sains petang pagi ni. Bila dia tebal, tak ada lah gegarannya, tak ada getarannya tu tak ada. Makin lama makin tak ada getaran, makin lama tak ada getaran, tak ada getaran. Itu yang mungkin lama makin pekak tu. Tuan nak ke mana ustaz? Saya belum makan lagi, dia jawab. Pasal apa? Pasal dia tak dengar. Tambah saya ni memang keturunan orang pekak tau. Keturunan saya dari dulu ada orang pekak. Tok saya tu nombor 1 pekak. Tahu? Tahu nama tok saya sama? Siapa nama tok saya? Namanya Ibrahim tahu. Dia gelar nama Ibrahim pekak. Kalau dari belakang jerit pun tak dengarnya. Tok! Buat tak kerti je dia. Dan saya ni normal lah tu. Saya pekak ni. Sebab nak cakap dengan saya biar kuat sikit. Kalau dah saya tak dengar. Cuma kalau ada orang ngumpat saya sikit pun dengar. Itu dia. Itu. Tapi Allah ni cerita ni pendengaran Allah ni. Allah dia tidak perlu kepada telinga. Allah tak perlu kepada alat. Allah tak perlu kepada perkakas untuk mendengar. Dan pendengaran Allah itu sempurna, perfect. Tak ada sesuatu pun Allah tak dengar. Ya, walaupun jauh. Kita bercakap di England, Allah dengar ke tak? Kita bercakap di Afrika, Allah dengar ke tak? Kita bercakap di Iceland. Tahu Iceland? Tempat Eskimo tu. Allah dengar ke tak? Allah dengar. Dia tidak terhad dengan jarak. Jauh ke mana pun Allah dengar. Ya, Allah tu tidak ada terhad. Hari ini pun apa itu juga. Kita bercakap di England, dengar tak kemari? Dengan handphone dengar ke tak? Dengar sampai kemari. Ya. Begitu kita cakap di Mekah. Boleh tak cakap dengan orang sini di Mekah? Boleh. Kita pergi negeri China, dari negeri China. Boleh tak cakap sini? Itu dalam dunia pun boleh. Betapa Allah punya kuasa. Allah yang mengizinkan kita mencipta handphone tu, boleh kita bercakap dari mana saja. Boleh kedengaran. Lebih-lebih lagi Allah. Dia bila kita bercakap, Allah dengar. Jelas, nyata, terang. Tak ada samar-samar. Kalau kita betul-betul faham dan percaya Allah tu mendengar aja. Dengar betul-betul ni. Kalau kita percaya dan faham bahawa Allah itu setiap masa mendengar saja. Terang, nyata, jelas, berani ke dia nak ngumpat orang. One more time, berani ke nak ngumpat orang? Berani ke nak mencarut? Tuan-tuan. Ngapa gelak ni? Ramai ada yang mencarut. Maknanya dia tak yakin bahawa Allah tu mendengar. Ya. Kalau mencarut dalam bahasa lain, Allah faham ke tak? Bukan cakap Melayu je Allah faham. Mencarut dalam bahasa Cina, Allah faham tak? Faham. Itu sebab kalau dia betul-betul percaya dan faham bahawa Allah itu mendengar saja, dia tak ada bercakap sesuatu yang sia-sia pun tak ada. Terusakan yang berdosa. Yang berdosa banyak yang mengadu domba, berdosa, mencarut, berdosa, mengumpat, berdosa, berdosa, menyalahi janji, berdosa. Lagi apa lagi? Mengadu domba dah tadi. Memfitnah, berdosa. Banyaklah. Ada 20 perkara yang dilakukan oleh lidah yang boleh menyebabkan berdosa. Baca satu kitab namanya Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin. Atau dalam bahasa Melayunya Bimbingan Mukminin. Karangan Imam Al-Ghazali. 20 perkara yang boleh dilakukan oleh lidah yang mengeluarkan suara yang yang boleh menyebabkan seorang itu masuk neraka. Di antaranya itulah mengumpat, berdusta, memfitnah, mengadu domba, lagi bertengkar-tengkar, lagi
menyalahi janji. Sudah 6 dah. Belum fikir benar itu. Menyalahi janji. Lagi memuji. Muji pun tak boleh tau. Nak puji-puji siapa? Puji Allah saja. Jangan puji orang. Jangan puji Ustaz Ibrahim. Kalau puji Ustaz Ibrahim macam? Apa dah? Kalau puji Ustaz Ibrahim macam mana? Buat sakit hidung aja. Ngapa sakit hidung? Ngapa Ustaz Ibrahim sakit hidung bila dia puji? Mung kembang sampai ke kampung. Sakit hidung, jangan puji. Nak puji-puji siapa? Puji Allah Taala. Begitu juga apa lagi? Yang mengkeji, memaki. Semua tak boleh tu. Boleh disebabkan oleh lidah. Kenapa? Kerana Allah setiap masa dengar. Tak pernah tak dengar. Kalau saya tengah ngajar ni, tiba semua orang bercakap sekali. Semua orang bercakap sekali. Tuan-tuan dan puan dengar ke apa yang saya ajar? Dengar ke tak dengar? Tapi Allah dengar ke tak? Allah dengar. Contoh yang kedua. Saya tengah ngajar ni, lalu helikopter rendah ada pop. Dengar tak apa yang saya cakap? Tak dengar. Tapi Allah dengar. Kalau kita faham betul-betul dan percaya sungguh-sungguh, yakin betul-betul, kita akan jaga lidah kita daripada melakukan sebarang dosa. Ginari ngapa pandai? Ngapa berani lagi orang ngumpat? Ngapa ada lagi orang ngumpat? Dia dah tahu ngumpat tu berdosa. Ngapa ngumpat juga? Anu. Tahu ke tak berdosa tu? Tahu ke tak tahu? Ada tak lagi orang ngumpat? Ada. Ngapa? Pasal dia tak yakin. Imannya tak sampai di hati. Hanya tahu di otak tapi tak terasa dia. Itu yang lalu ngumpat lagi tu. Anu. Umpat sepuan lah, umpat Rosli lah, umpat siapa lagi yang ada nama. Bukan dia tak tahu berdosa tu, buat juga. Sedangkan dia ngaji, kadang-kadang ngaji tasawuf tu tau. Kata Tok Guru mengumpat tu sekali mengumpat dosanya lebih daripada 30 kali zina. Sekali mengumpat tu tau. Dosanya lebih daripada 30 kali zina. Tak nak dengar ke mana? Macam heran je bunyi ya. Nampak macam heran je? Sekali mengumpat dosanya lebih dari 30 kali zina. Tahu? Sekali aja. Udah berapa kali zina? Berapa kali zina? 30 kali zina. Berapa kali zina? Berapa kali zina? 60 kali zina. Berapa kali zina? 90 kali zina. Berapa kali zina? 120 kali zina. Kalau minta nunggu saya tadi berapa kali zina? Udah tak terbilang sedangkan zina ni tuan-tuan dan puan-puan tak usahkan nak buat, hampir pun tak boleh. Ada tak ayat Quran yang melarang kita daripada hampir kepada zina? Ada tak? Apa ayatnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, kata Allah ya. Jangan kamu hampir dengan zina kerana ia adalah satu perbuatan yang keji. Dalam Islam bukan dia melarang zina terus-menerus dah. Dia jangan hampir dengan zina. Kalau dah hampir pun tak boleh, zina boleh? Boleh ke zina? Tak boleh. Hampir pun tak boleh. Macam mana hampir dengan zina? Bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, itu yang boleh menghampirkan diri dengan zina. Berdua-duaan antara lelaki dan perempuan tanpa ada batasan, itu menghampirkan diri dengan zina tu. Lagi apa? Mendedahkan aurat, itu menghampiri dengan zina. Lagi? Bergurau senda antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Mula tepuk-tepuk gitu je, itu boleh membawa kepada zina tu. Saya ni dah tua, susah buat dah tahu. Dah kutai hidup ni. Tahu ke kutai? Dah kematu. Jadi banyak benar perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Hampir pun tak boleh. Ini akan pula melakukan zina. Orang melakukan zina ni tahu apa hukumnya? Di akhirat apa hukumnya? Kalau dia berzina. Apa hukumnya? Yang pertama, dibangkitkan nanti kemaluannya dibesarkan sebesar dunia ni.
Tak, kata tak. Kemaluannya sebesar dunia. Tak, kata tak. Udah diam ni. Tak je. Tak, kata tak. Besar dunia ni. Bukan besar tiang tu. Bukan besar pokok nyok. Bukan besar pokok doyan. Besar dunia. Dalam dunia ni tak ada orang banyak nakkan besar kemaluan. Hantar saya cerita. Saya dah tua peduli kan tak? Hantar saya. Tak tak. Itu yang banyak beli minyak lintah lah. Nak besar tu. Ya. Ini besar dunia ni tau. Kemudian didatangi kepadanya 70,000 orang malaikat. Membawa cemeti daripada neraka. Agaknya apa warna cemeti? Cemeti tahu? Tongkat yang muka itu namanya cemeti. Dia bawa dari neraka. Agaknya apa warna cemeti tu? Merah lah, dah disepuh dalam api. Ya dah merah tu. Kemudian berdirilah mereka 70,000 orang malaikat tu berdiri mengelilingi kemaluan dia tu. Lepas tu seorang bilang. 1, 2, 3, pong. Pong tu apa? Ngempuk lah. Tang mana dia empuknya? Tang kemaluan itulah. Hancur, elok balik. Bilang lagi malaikat yang lain pula bilang. Apa bilangnya? 1, 2, 3, pong. Hancur. Elok balik. Dibilang lagi malaikat lain pula tu. Warna rendah. Lagi? Muna, pong. Hancur, elok balik. Lepas tu bilang lagi. Apa lagi? Siji lagi. Loro, telu, pong. Begitulah. Elok balik. Pukul balik, elok balik, pukul lagi, elok balik, pukul lagi. Hancur, elok balik, pukul lagi, hancur, elok balik. Elok lagi, pukul lagi. Begitulah. Siapa hendak angkat tangan? Itu kalau lelaki. Kalau perempuan susunya tu. Dia besarnya sebesar dunia ni. Itu susunya. Lalu nohnya. Siapa lalu noh? I can stand this. Put up your hands. I want to see. Boleh ke tak boleh nohnya? Tak dek kita. Tambah benda itu. Tahu? Benda itu dia petik dengan jari pun ngelejat. Ya ke dah. Lantaklah saya cerita je. Saya apa nak? Ini bukan carut-carut ni. Ini hukum berzina dalam Islam. Kalau dalam dunia ni apa hukumnya? Berzina. Sekali berzina apa hukumnya? Kalau dia udah kahwin, direjam sampai mati. Kalau dia belum merasa kahwin, dipukul sebanyak 100 kali. Lepas itu dibuang negeri. Setahun lamanya, jangan balik-balik. Itu kalau dia berzina. Kalau dia belum kahwin, dia ada 2 kategori. Satu namanya muhsan, yang udah merasa kahwin, udah merasa persetubuhan. Lagi satu namanya ghair muhsan. Ghair muhsan tu artinya dia belum lagi merasa persetubuhan. Kali itulah kali pertama dia bersetubuh. Maka dia rotan sebanyak berapa kali? 100 kali. Kemudian dibuang negeri. Ini tak payah berzina, ngumpat aja udah macam apa? Ngumpat aja udah 30 kali zina. Ya, sebab itu yang lelaki tadi di bala 70,000 malaikat, yang perempuan ni susui buat apa ni? yang itulah dia perempuan oleh malaikat. Hancur elok balik, hancur elok balik, hancur elok balik. Tang apa? Tang mana pukulnya? Tak tetik. Tang tetiknya. Tentang susunya tu ya. Ya. Sebab itu nak jaga mulut, jaga lidah. Kerana dia lebih besar dosanya daripada berzina, ya. Jadi kalau orang betul-betul faham, dia akan jaga lidahnya. Itu sebab kata Nabi, 2 benda yang berlubang yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk dalam neraka. Yang pertama yang ada di antara 2 dagunya. Mulut je lah. Ini dagu ini, dagu atas. Lidah ni, kan? Yang lagi satu tu, yang di antara 2 kakinya. Apa yang antara 2 kaki? Kemaluan dia lah. Jaga 2 perkara ni. Kalau tak nak masuk neraka. Ini ya. Ini kalau kita faham Allah itu dengar aja, kita kena jaga lidah kita daripada melakukan sebarang dosa. Itu sebab kata Allah dalam Quran, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang mereka dan juga mereka memelihara diri mereka daripada berkata yang sia-sia. Yang sia-sia itu beruntung. Kalau dia menghindarkan diri dia daripada berkata yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Yang tak berdosa tapi sia-sia, tak ada mendatangkan manfaat. Cerita pasal apa? Cerita pasal bola sepak. Siapa yang menang tadi? Kelantan ke Perak? Lantak ni siapa menang? Apa payah cerita? Bukan ada untung pun. Apa untungnya? Apa pun tak ada untung. Dunia pun tak ada untung, akhirat pun tak ada untung. Dunia ni apa? Habis suara aja, cerit pekik. Kejok. Habis suara esok tu. Jadi kalau dia menghindarkan diri dia, beruntunglah dia. Daripada berkata yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu juga menguntungkan. Kalau ditinggalkan perbuatan yang sia-sia. Tapi kalau dia libatkan diri dia juga dalam perkara yang sia-sia, rugilah. Bukan untung, rugi ya. Yang pertama orang untung itu orang beriman, yang kedua orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, yang ketiga menghindarkan diri dari perkata yang sia-sia. Jangan bercakap sesuatu yang sia-sia. Ada lagi banyak lagi tu, tapi saya tak cerita habislah ya, hak itu baru. Politik. Tengok keadaan. Kalau cakap politik ngumpat orang, berdosa. Kecuali yang diumpatnya itu dengan tujuan untuk apa? Untuk mengelakkan orang lain daripada menyokong orang tu. Itu tak apa. Itu pun harus, bukannya wajib. Harus, bukan sunat pun. Apa dia harus? Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus ya. Kalau tidak dia jadi mengumpat. Mengumpat yang haram. Mengumpat yang ini tak ada haram, harus. Tapi tak betul lah ya. Komen jangan berkawan dengan dia. Dia tu pengisap dadah. Kalau betul, itu harus. Tak ada berdosa. Ada 6 tempat. Nanti akan kita akan baca insya-Allah ya. 6 tempat yang mengumpat tu harus. Tapi kalau saja-saja nak seronok, berdosa hukumnya ya. Menyalahgunakan lidah. Patutnya lidah tu apa gunanya? Apa guna lidah? Untuk baca Quran lagi, untuk berzikir lagi, untuk berwirid lagi, untuk beristighfar, untuk lagi apa? Untuk bertahmid, untuk bertahlil, untuk bertasbih. Itu guna lidah. Yang salah gunanya, tadi ya, salah guna lidah apa? Yang kita cerita tadi. Yang pertama berdusta. Yang kedua mengumpat. Yang ketiga menyalahi janji. Yang keempat apa lagi? Bertengkar-tengkar. Yang kelima memuji-muji. Yang keenam mengadu-ngadu domba. Bacalah kitab tu ada 20 tempat. Yang boleh menyebabkan seorang tu masuk neraka disebabkan oleh lidahnya. Jadi kalau kita yakin Allah tu dengar aja, kawallah lidah tu. Jangan banyak menggunakan lidah tu dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Lebih-lebih lagi yang mendatangkan dosa. Itu ya yang ke-10 hayat tu. Hidup. Sama ni tadi ya. Hidup tadi saya lupa lah, minta maaf. Ada lagi apa? Lagi kenyataan yang kena saya apakan. Hidup ni tadi ya. Hidupnya Allah itu menjadi syarat. Menjadi syarat berfungsinya sifat-sifat ma'ani Allah tu. Qudrah, iradah, ilmun. Hayun tu hidup tu syaratnya. Tak masuk dia. 6 nanti. Qudrah, iradah, ilmun, sama, basar, kalam. Adanya 6 sifat ni. Hayatun tu lah. Ataupun hidupnya Allah tu menjadi syarat. Berfungsinya sifat-sifat yang lain. Kalau Allah itu hidup, maka Allah mempunyai qudrah. Ya ke tak? Selagi Allah itu hidup, selagi itulah Allah tu ada qudrah. Ada ke pernah Allah tak hidup? Ada ke pernah Allah tu tak hidup? Tak ada. Jadi sentiasa dia Allah tu berqudrah. Bila Allah hendak, berlakulah. Bila Allah tak hendak, boleh juga Allah lakukannya. Begitu ya. Begitu juga hayatu tadi atau hayatun tadi menjadi sebab berfungsinya iradah Allah Taala. Bila ada hayatu, baru Allah itu memiliki sifat iradah. Itu syaratnya. Kalau Allah tak ada sifat iradah, tak adalah berfungsi apa ni. Kalau Allah tu tidak ada hidup, kalau Allah tu tak ada hidup,
tak ada hayatun, maka tidak berfungsilah sifat iradah Allah. Ada ke pernah Allah tak ada hayatun? Ada ke pernah Allah tu tak ada hidup? Tak pernah. Jadi sentiasalah Allah tu ada bersifat iradah, penentu. Macam pagi ni tadi, Allah menentukan saya ngajar tadi. Kalau tidak, kita dah lupa tu. Tapi dah ditentukan oleh Allah, datang juga. Itu iradah. Lagi, ilmun. Hidupnya Allah tu menjadi syarat bahawa Allah tu berilmu. Ada segala-galanya Allah tahu. Lagi, sama, mendengar. Hidupnya Allah itu menjadi syarat Allah itu mendengar. Kalau Allah tak hidup, tak dengar lah. Tapi Allah mana pernah tak hidup? Sentiasa saja Allah mendengar. Sama. Basar, penglihatan. Allah nampak aja. Apa yang Allah tak nampak? Dalam gelap Allah nampak tak? Jauh Allah nampak tak? Kecil Allah nampak tak? Renik Allah nampak tak? Semua Allah nampak. Itu basar. Kalam, berkata-kata Allah Ta'ala. Dan Allah berkata-kata bukan dengan lidah. Kerana sifat Allah tu berkata-kata. Itu akan kita baca akan datang. Yang kalam tadi. Akhirnya bermula dari besok akan kita baca akan datang. Iaitu basar, kalam. Dua lagi sifat. Basar, kalam. Lepas itu, yang ke-14 tadi, kaunuhu itu sampai 20. Itu akan kita baca lagi. Kemudian Wallahu alam. Cukup sekadar itu. Saya sudah ngajar sebanyak 56 minit. 20 saat. Dah dekat sejam nanti. Tak sampai 4 minit lagi sejam itu. Itu pun saya lambat tekan ini. Okey, dari soal. Apa nama? Dah, sila. Ya. Dia ada 3 soalan. Ya. Yang pertama, kalau macam tadi Ustaz cakap, Allah Maha mendengar kan? Allah Maha mendengar. Tapi kalau kita ni kurang yang menyebabkan kita iman kita kurang, iman tak sampai di hati je. Seperti Ustaz cakap tadi. Itu menyebabkan kita ni kurang yakin kepada Allah. Jadi ketika kurang yakin kepada Allah, adakah benda tu kerja tu syirik? Menyebabkan kerja tu syirik sebab kita kita kata kita cakap juga benda yang terbaik kan, cakap juga benda yang terbaik, sedangkan kita tahu Allah itu Maha mendengar. Jadi bila kita buat macam tu, adakah kerja tu syirik juga? Itu soalan pertama. Itu entah mak. Nak jawab kejap ke nak kemudian? Nak habis semua dulu. Terpulang kan dah. Yang kedua, kalau lah kita pernah semua orang pernah buat dosa, adakah kita akan dibalas dahulu sebelum last kali kita masuk syurga, masuk syurga, ataupun ada tak? Kita kalau kita dah mohon taubat, kita dah buat taubat kan, kita mohon taubat terima taubat kita. Last sekali kita ada peluang untuk syurga terus ke, ataupun kena siksa dulu baru masuk syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum kita letak gambar family dalam rumah, ataupun gambar tumbuhan ke, pemandangan ke, benda hidup dalam rumah. Okey, yang pertama, adakah di kita ni syirik bila kita melakukan dosa sedangkan kita tahu bahawa benda itu berdosa? Kita tahu salah gunakan pendengaran tu, sifat Allah tu, Allah dengar je. Kita tahu kalau kita cakap gini akan menjadi berdosa. Dia buat juga. Syirik ke tak? Syirik belum lagi sampai. Syirik ni artinya menyengutukan Allah. Itu baru syirik. Tapi itu berdosa besar. Syirik belum lagi, tapi dia berdosa besar. Siapa nak berdosa besar angkat tangan? Syirik kecil ni riak, berdosa besar juga. Dia bukan syirik kecil. Dia syirik kecil ni nak riak, namanya syirik kecil. Tapi hukumnya berdosa besar. Tapi syirik hakiki belum lagi. Kalau dia tahu benda itu berdosa, buat juga. Itu bukan syirik lagi. Syirik hanya menyengutukan Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah tu menyembuhkan penyakit. Tok pawang berahin tu boleh juga menyembuhkan penyakit. Itu syirik. Kenal tok pawang berahin? Jorin aja kupiah. Itu syirik. Syirik bukan dosa ya. Syirik kekal abadi dalam neraka. Dosa ni, dosa lah.
Dia kena seksa dulu. Lepas tu dah habis dosa tu baru dia keluar daripada lepas dia seksa tu, baru dapat masuk dalam syurga. Yang kedua, adakah seseorang itu dia kena seksa dulu baru dapat masuk syurga, ataupun dia terus masuk syurga tanpa diseksa dulu? Tengok keadaan. Sebab dia nanti kita ni tahu you and I. Lepas dihisap besok, kita akan dikumpulkan kepada yang orang beriman dengan orang tak beriman. Kita ni akan berbaris kepada 120 baris. 120 rows tahu. Antara 120 baris itu hanya 3 baris saja beriman. Yang ramainya kapio ke beriman? Kapio lah, 117 baris kapio belaka. 3 baris saja beriman. Siapa nak baris yang keempat angkat tangan? Nak. Baris yang keempat nak. Ini tunjuk muka lantak. Baris yang keempat kapio tu. Dia 3 baris saja beriman. Yang layak masuk syurga. Belum masuk syurga baru layak masuk syurga. Ya. Kemudian 3 baris itu pula akan dibubarkan, buat pula 4 baris dari 3 baris. Yang 117 baris itu mana? Terus masuk neraka dah. Yang 3 baris yang tinggal lagi, dibariskan semula kepada 4 baris. Yang pertama, orang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Itu tak ada masuk neraka lah, terus je datang jalan kata mereka. Ya, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang masuk syurga tak masuk neraka, tetapi kena hisab, kena cek. Mengapa? Kerana dia banyak reta. Reta itu akan dicek. Dia banyak gelang sampai ke siku. Dia cek satu. Dia banyak rantai panjang. Tahu rantai panjang? Sampai mongkok jalan tu kada banyak berat benar rantai tu. Tengkuk itu apa? Dicek satu-satu rantai tu. Mana beli, duit apa? Semua halal. Halal tu okey. Tapi lama cek tu. Jadi dia cek dulu. Macam kita turun dari KLIA lah. Nolak 18 troli. Tahu kalau 18 troli? Barang yang kita bawa dari Kapal Tobang tu 18 troli semuanya. Lama ke sekejap ceknya. Lama lah. Itu yang kedua tadi. Golongan Yamin, golongan ashabul yamin, golongan kanan. Dia dicek tapi tak masuk neraka. Jadi lambat masuk syurganya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa dibandingkan dengan orang miskin yang bertakwa, dulu orang miskin tu masuk syurga 500 tahun dulunya. Orang miskin yang masuk syurga tu dulu, orang miskin tu yang bertakwa, dia dulu masuk syurga 500 tahun daripada orang kaya yang bertakwa. Dulu takwa belaka tu. Miskin bertakwa, kaya bertakwa. Tapi dulu orang miskin tu berapa lama? 500 tahun dia dulu masuk syurga. Mengapa? Kerana dia tak ada kena cek. Macam kita turun dari KLIA melenggang je, tak ada bawa troli, tak ada apa. Apa kata Kasam tu? Lalu Kasam tu? Jalan kata Kasam. Tak ada kena cek. Tapi kalau 18 troli tadi, cek satu. Itu kalau balik dari Mekah boleh tahan sikit. Kalau balik dari negeri China, lagi lama cek. Kalau balik dari Hong Kong, lagi lama ceknya. Bosong-bosong cek. Lambat ke cepat keluarnya? Lambat lah. Begitulah orang banyak kata. Patutnya kita ni kesian tengok orang kaya tu. Kesian tengok dia tu. Banyak benar katanya. Tokon sampai 18 biji. Cek satu. Rumahnya ada 25 biji. Rumah ini jadi homestay, rumah ini jadi tempat sewa rumah ni. Dia lama ceknya. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, orang yang masuk neraka dulu. Itu dipanggil ashabul shimal. Masuk neraka dulu. Tadilah, ingat tadi masa timbang tadi. Adalah saya cerita pasal timbang. Masuk neraka dulu. Kenapa? Kerana dosanya lebih berat daripada pahala. Medang je buat dosanya. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Bila berjalan seluar pendek. Bila di rumah nyemua kain ketang dada. Jadi tahu kena main berhenti ketang dada ni? Kemban.
Jadi esok apa? Esok dia masuk neraka dulu. Dah habis dosanya, baru dia dapat masuk ke dalam syurga. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Masuk neraka pun tidak, dan masuk syurga pun tidak. Kerana dia dalam dunia ni berprinsip 50-50. 50% akhirat, 50% dunia. Jadi bila ditimbang, sama berat antara dosa dan pahala. Nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Itu namanya ashabul a'raf, golongan tengah-tengah. 50% pahala, 50% dosa. Semayang rajin, semayang. Ambil nombor ekor pun rajin. Baca Quran rajin, ngumpat pun rajin. Lagi apa? Pakai jubah rajin. Bila keluar pakai seluar pendek juga. Lagi apa? Zikir rajin. Dangdut pun rajin. Dalam hatiku hanya ada kamu. Itu 50%. Tapi orang ni jenuh merayu-rayu kepada ahli syurga. Tolonglah wahai Safwan, bagilah aku satu pahala. Supaya aku layak masuk syurga. Masa itu Sofyan tengah meluk anak bidadari. Apa lo tak meluk ke? Tengah meluk bidadari. Tuan-tuan dan puan, dengarlah lo. Orang yang menjadi ahli syurga, paling koman, paling kudi, paling lekeh, paling tak guna, dia dapat 72 orang bidadari, 72, bukan 4. Dalam dunia ni 2 pun tak berani. Tapi di syurga tu 72 tau. 72. Paling koman. Letih pun tak ada saya. Tak mana ada letih. Itu dia dalam syurga tu tau. Tapi last-lastnya ada golongan yang bagi dia satu pahala. Golongan itu pun dia masuk syurga ngam-ngam. Tahu ke ngam-ngam? Layak begitu je. Dia pula jadi pemurah. Bagi dia satu pahala. Maka jadilah apa? 49, 51. 51% pahala, 49% dosa. Maka layaklah masuklah dalam syurga. Oleh kerana orang yang bagi tadi, pemurahnya di akhirat besok dia murah. Dia bagi satu pahala tadi. Walaupun orang lain tak bagi, Safwan tak bagi, dia dah ngepit benda lagi, tak bagi dah. Dah lupa. Dia tak ada lantak sampai nyuruh. Lantak kamu sampai nyuruh kamu tak semayang, makin kena dia. Tapi orang yang ni prihatin benar, dia dapat tempat yang tertinggi di syurga. Walaupun tak layak ibadah, dapat tempat itu. Itu soalan yang kedua tadi ya. Ini kan mula-mula 120, 176 masuk neraka. 3 kan? 3 teruk. So lebih 3 tu pula 4. Bagi balik. Dibari kepada 4 bari. 4 golongan tu lah. Yang pertama tadi masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua golongan kanan. Yang ketiga golongan kiri. Yang keempat golongan tengah-tengah. Itu dia. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga tadi apa nama? Dah lupa dah? Gantung gambar keluarga. Ya, orang sufi dia tak buat. Orang yang mengamalkan tasawuf dia tak buat. Kerana mungkin di situ gambar tu ada riya, ada ujub, ada macam-macam ya. Gambar dia gambar dia convocation. Nampak dengan vice chancellor tu bagi dia sijil ijazah umpamanya. Itu boleh datang riya. Lagipun gambar tu dalam Islam tidak digalakkan. Walaupun ada yang mengharuskannya. Ada ulama yang mengharuskannya kerana gambar tu yang salah kata ulama-ulama yang mengharuskan, yang salah yang dilukis. Yang ini pemindahan cahaya. Jadi harus kata dia. Tahu pemindahan cahaya? Kita nak gambar lukis gambar tuan-tuan dan perempuan ada bukan dilukis pun. Ada aja tu. Itu harus kata setengah ulama. Gambar berbentuk binatang tu Ustaz. Ya, binatang memang haram. Haram. Binatang memang haram. Binatang ini gambar manusia. Kadang-kadang kita perlu gambar dah. Dalam IC ada gambar dah. Nak pergi pasport luar negeri nak ada gambar dah. Itu. Yang itu jadi harus oleh sebagian ulama. Ya. Itu kalau saja-saja memang itulah
perselisihan pendapat ulama tu. Ada ulama yang mengharuskannya dan ada ulama yang mengharamkannya. Ya. Ya, pemandangan tak apa. Ya. Yang hidup kalau pokok-pokok tak apa. Tapi kalau burung merak haram. Gajah haram. Kata setengah ulama yang katakan haram tadi lah. Dia binatang memang haram. Kamu lagi saya binatang confirm saya. Confirm. Saya kena tunggu dah bawah. Itu kalau saja untuk simpan memang haram. Patung-patung teddy bear untuk simpan memang haram. Tapi kalau dia pakai tiap malam nak tidur dia peluk teddy bear tu, itu tak apa. Boleh. Kanak-kanak yang ni budak ni ya. Ada tak patung-patung rumahnya? Boleh. Tak apa, tak ada haram. Doraemon nantaklah dia tumbuknya dia tendang dia apa, itu tak apa. Ya. Ustaz, saya ada rumah saya ada perhiasan ikan buntal. Buntal tu telah dikeringkan, lepas tu saya gantung. Ada kena haram lah tu. Ada dia barang menyawa. barang menyawa. Dia barang menyawa. Kena buang lagi. Esok dia suruh Tuhan bagi nyawa pada dia. Apa yang nak dibagikan? Ikan buntal kena buang. Betul. Itu malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya. Apa dia? Malaikat maut. Itu lantak le buah apa dalam rumahnya dia masuknya. Tapi malaikat rahmat memang tak masuk. Kalau ada benda-benda yang 3 dimension, tahu 3 dimension? Yang boleh dipegang, boleh dilambung, boleh apa itu namanya 3 dimension tu. Bukan dia lukis pada kotak apa ni, bukan. Dia benda yang apalah bertubuh ya. Macam rimau macam apa tu. Itu tak masuk malaikat. Lukisan bertubuh Ustaz macam manusia melakukan kerja tapi dia melukis. Lukisan menunjukkan orang boleh ke? Kalau menyawa tak boleh. Mana kena buang? Banyak orang buang. Memang. Apa yang tinggal? Jihad. Tiga peril ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita saya. Rumah saya dulu lah, once upon a time. Yang amat banyak patung tau. Patung yang saya terima daripada orang besar-besar, daripada Sultan Johor, daripada Gubernur Melaka. Because once upon a time I was somebody lah. Tak nak kabur apa benda je. Lebih kurang 200 ada patung-patung tu dalam lemari tu. Lepas tu datang satu orang, tengok komen ni patung-patung ni. Aduh, terasa saya ni. Lepas tu patahkan kepalanya. Patung tinggal dia. Sayang patung, mana dia sayang. Patahkan kepalanya. Udah orang datang komen, tengok patung dah kepala tak ada. Sudahnya ini tak guna, ambil bakul, campak semuanya. Sampai hari baru lega, tahu lega tau. Bila kita campak semuanya. Okey. Lebih baik buang lagi orang. Campak. Itulah. Lagi? Habis? Syahid itu yang pertama tadi. Kan yang pertama tadi Tanpa dihisap. masuk syurga tanpa hisab. Ada 7 golongan. Saya tak nak, saya tak cerita yang tu. Panjang mana? Yang pertama rasul-rasul. 7 golongan ya. Yang pertama rasul-rasul. Ada rasul angkat tangan? Tak ada lah. Ulang rasul ada? Ular rasa ada. Itu nama kedai, bukan orang ya. Yang pertama. Yang kedua nabi-nabi. Tadi rasul ya, ini nabi. Ada beza antara rasul dengan nabi? Ada ya. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Tu. Ada sahabat besar. Abu Bakar ada sini. Umar ada sini. Osman ada sini. Ali ada sini. Abu Huzaifah ada. Zubair. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kan? Bukan, tak ada lah. Ini lah Zubair bin Awam. Terus dia Abu Bakar. Ya. Itu sahabat-sahabat besar nombor 3 ya. Yang keempat, orang yang mati syahid tadi. Saya bertanya syahid aja, tanya ya. Orang mati syahid. Seperti apa? Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah. Itu orang yang mati syahid ya. Seperti Sumayyah, itu mati syahid tu. Seperti Yasir. Mati syahid mereka tu. Mati bersalin. Itu kira syahid akhirat. Syahid itu gitu. Syarat dia beriman. Ya. Sabar dengan bersalin tu.
Oh, kalau dia tak beriman dia mati bersalin pun Tak ada. Dia nak yang beriman dan Dia kan dia apa? 3-0 boleh. Tak ada. Lantaklah dia. Kalau dia kafir, lantaklah apa beranak, apa mati beranak ke apa, tak ada ya. Timpa tebin ke tak ada. Orang Islam. Dia nak orang yang beriman. Orang Islam pun beriman. belum lagi. Nak beriman, dia sah imannya. Oh. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang sangat sabar. Itu aku lah tu ya. Orang yang sangat sabar. Ya ke sabar ke? Apa hal mikir ni? Diam aja orang dah azan. Pergilah ke masjid. Sabar lah. Itu sabar ke namanya? Itu gelar apa? Itu orang penyegan. Relax lah. Itu bukan orang relax. Orang penyegan. Itu orang yang sangat sabar. Yang ke berapa tadi? Yang keenam, orang yang miskin, terlalu miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Miskin betul-betul tapi redha dengan kemiskinannya. Lima ke? Yang pertama Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat orang mati syahid, yang kelima ni saya sebut tadi wali-wali. Wali-wali. Wali ni tau. Saya dah jadi wali dah tau. Tapi itu wali apa? Wali nikah tak masuk. Dia nak wali Allah. Seperti apa? Syekh Qadir Jailani. Seperti Umar Ibn Khattab. Seperti ada seorang wali namanya Ibrahim tau. Ibrahim apa? Ibrahim Ista. Ibrahim bin Adham. Itu wali Allah ya. Itu wali-wali. Yang wali Songo tu tak ada tak? Wali Songo mungkin dapatlah tu ya. Wali Songo tu. Mungkinlah kita tak tahu. Mudah-mudahan dapatlah. Kita sangka baiklah ya. Yang keenam tadi orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinan. Itu. Ya, sudah terjawab soalan tadi ya? Okey. Lagi? Ustaz, jadi tempoh kata hari kiamat kalau orang tu mati tu dah lama tu yang orang ini mati tu baru lagi tu kiamat. Jadi azab itu sampai ke hari kiamat itu macam mana? Iyalah sampai hari kiamat lah. Pendeklah dia, untung dia tu. untung. Kena pedal. Itu orang yang dipilih Allah saja tu ya. Kita bukan tahu, ada hikmahnya. Allah tahulah siapa yang layak menerima azab yang lama, siapa yang layak menerima azab sekejap aja, siapa yang langsung tak ada azab. Ada tak? Siapa menentukannya? Allah menentukannya. Allah tahu lah tu. Orang yang mati dekat hari kiamat kira untung ke? Kalau ikut logiknya begitulah. Tapi kalau dia mati kafir untung ke? Siapa tak? Di hari kiamat esok, dekat nak mati esok, tak ada seorang pun yang menyebut nama Allah. Siapa tak? Angkat tangan. Nampak? Untung ya? Dia nyebut nama Allah pun tak ada. Itu dia. Ya. Kalau mati kafir, lantaklah kejap ni kafir, lepas tu terus kiamat. Nampak tak? Terus selama-lamanya masuk dalam neraka. Okey, lagi? Ustaz, ada soalan. Ya. Saya ada baca satu artikel Ustaz, dia kata mengenai hukum sentuh suami isteri ketika berwuduk. Ya. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 23 dia kata kononnya bersentuh tu batal. Tapi ada khilaf lain mengatakan benda tu tak batal. Itu ada satu lagi cerita mengatakan sebelum Nabi